Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita pada pelajaran yang ke-10, iaitu berkenaan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, pada muka surat kita boleh tengok muka surat 81 ya dalam buku teks kita, sehingga dalam muka surat 88. Okay? Jadi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, dalam tajuk ini banyak berkaitan dengan akidah kita. Jadi tajuk ini banyak dengan fakta Dan dalam tajuk ini kita akan mengetahui apakah Ahli Sunnah wal Jamaah, apakah prinsip-prinsip di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, apakah aliran yang berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga kita akan mengetahui beberapa pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah tentang beberapa perkara lah. Jadi untuk tajuk ni banyak berkaitan dengan fakta. Jadi saya minta murid-murid lebih fokus ya, dan mengambil nota apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, kita akan pergi pada yang pertama, iaitu apakah ahli sunnah wal jamaah. Ya, ta'arif ni adalah saya bacakan, kumpulan majoriti. Okey, saya berhenti sampai situ dahulu. Jadi kita pergi. Yang pertama, ta'arif ni adalah kumpulan majoriti umat Islam. Kita garis dia. Okey, apakah maksud majoriti? Maksud majoriti adalah kebanyakan. Kebanyakan. Ya, yang memahami dan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dua ini adalah sumber yang paling utama di dalam agama Islam lah, ya. Okey, kita sambung lagi. Okey, kita sambung ya. Jadi kumpulan majoriti umat Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menerusi para sahabat, ya, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Okey. Jadi kalau mula-mula nak tahu apakah tabi'in dan tabi'in, ya. Tabi'in itu bermaksud pengikut. Jadi pengikut kepada para sahabat, ya. Bermakna tabi'in ini tidak pernahlah berjumpa secara langsung dengan Nabi, tetapi mengikut para sahabat. Manakala tabi'in pula adalah pengikut kepada tabi'in. Okey, itu maksudnya. Dalam prinsip akidah, syariah dan juga akhlak. Okey, itu adalah ta'arif bagi Ahli Sunnah
wal jamaah. Ya, takrif ini kena hafal, ya. Sebab apa? Dalam peperiksaan, markah untuk takrif ini adalah markah bonus untuk kita. Sekian markah bonus, ya. Okey. Jadi terdapat beberapa nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah ini. Baik. Dah padam, ya. Baik, antara nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah termasuklah as-salafus salih, as-suwadul a'zam, al-asy'ariyah, al-maturidi dan juga ahlul hadis. Jadi janganlah kamu terkejut apabila mendengar nama-nama ini. Ini ada nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah. Okey, boleh dapat semua? Okey, kalau boleh dapat, kita akan pergi kepada prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah pada 3.13.2 ini. Okey, di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah terdapat 6 perkara yang digariskan. Okey, yang pertama, iman ialah kepercayaan serta keyakinan di dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Okey, kita pun dah belajar sebelum ni apakah itu iman. Iman itu takrif dari bahasanya adalah percaya. Percaya macam mana? Dalam ni katakan pengakuan, keyakinan dengan hati dan pengakuan dengan lisan dan juga beramal dengan perbuatan kita. Itu masih iman, ya. Kemudian yang kedua, segala perbuatan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, ada namun tu, ya. Manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya ataupun tidak, serta dihitung baginya dosa dan pahala. Okey, ada sebagai aliran yang mengatakan semua perbuatan itu adalah daripada Allah, tapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa semua perbuatan itu asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah bagi kita pilihan. Kita nak buat baik ke nak buat yang buruk. Itu atas diri kita sendiri. Jadi kalau kita buat baik, maka balasannya adalah pahala ataupun syurga. Manakala jika kita pilih yang buruk, maka dosa dan neraka lah tempat kita, ya. Okey, kemudian yang ketiga, meyakini kewujudan perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang kita tak nampak, seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya termasuklah persoalan kubur, hari akhirat, titian sirat, mizan, malaikat, jin dan sebagainya. Jadi kita tak nampak semua perkara ni. Kita tahu tak persoalan kubur? Mungkin kita biasa dengar ceramah kan, 5 soalan dalam kubur, dah bocor soalan. Tapi dapatkah kita bayangkan perkara itu jadinya sebenarnya? Tidak, kan? Kita tak dapat. Boleh kita bayangkan macam mana titian sirat? Kita hanya mendengar sahaja kan bagaimana titian sirat itu, tapi kita tak nak bayangkan macam mana, ya. Sehinggalah kita alami pada waktu tersebut nanti. Tetapi kita wajib mempercayai perkara-perkara ini. Contohnya lagi apa? Dosa, pahala. Nampak tak dosa dan pahala? Tak nampak, tapi kita wajib percaya adanya perkara-perkara tersebut. Seterusnya yang keempat, meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk. Kewujudan syurga dan juga neraka adalah kekal selama-lamanya. Jadi kita kena percaya bahawa syurga neraka ni dah ada sebelum manusia ini diciptakan lagi. Kita tak tahulah bilanya Allah ciptakan neraka dan syurga itu, tetapi kita wajib percaya ia telah ada sebelum makhluk ni dijadikan. Makhluk yang bukan manusia. Kemudian yang kelima,
syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan izin Tuhannya. Yang kelima ya, termasuklah syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memberikan syafaat kepada semua umatnya walaupun manusia itu melakukan dosa besar, tetapi ia tidak sebab apa? Sebab ia dikira masih beriman. Ya, ada fahaman yang mengatakan bahawa pelaku dosa besar ni memang tempat dia tak ada di syurga, di neraka terus. Dan yang keenam, perutusan para nabi dan rasul adalah harus dari Allah dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Jadi ini adalah 6 prinsip yang terdapat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita nak kepada spektrum ilmu, Allah berfirman, baik dengar elok ya. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Okay. Dalam surah Al-An'am ayat 153. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul dan lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan lain daripada Islam, kerana jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil nakli ini menunjukkan bahawa kita perlu berpegang kepada jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Jalan Ahlus Sunnah dan juga wal Jamaah. Bermaksud kita berpegang kepada yang saya sebut awal tadi, Al-Quran, dan juga satu lagi As-Sunnah. Jadi untuk seterusnya kita akan pergi untuk membincangkan aliran-aliran yang terdapat ataupun yang berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekian, terima kasih.